Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebelum ni kamu ada menyentuh tajuk mengenai haji dalam pelajaran fikih. Baik, sebagaimana yang sudah dipelajari, ibadat haji merupakan rukun Islam yang kelima yang wajib dikerjakan oleh setiap orang Islam yang telah memenuhi syarat. Seperti mana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 97, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Maksudnya, dan Allah mewajibkan ke atas manusia mengerjakan ibadat haji ke Baitullah, iaitu bagi sesiapa yang mampu dan berkuasa sampai kepadanya. Jadi, ayat ini jelas bahawa tiap-tiap orang Islam, lelaki dan perempuan, yang telah cukup syarat-syaratnya seperti Islam, baligh, berakal, merdeka dan berkuasa ataupun berkemampuan, iaitu dari segi sihat tubuh badannya, aman keselamatannya, cukup perbelanjaannya dan ada apa-apa yang menghalang ia dari menunaikan ibadat haji. Maka apabila saja cukup syarat-syarat yang telah disebutkan tadi, maka adalah wajib dan fardu ain ke atasnya untuk menunaikan ibadat haji. Kemudian, ia hanya wajib ditunaikan sekali seumur hidup sahaja. Sekiranya seseorang itu kan menunaikan hajinya berulang-ulang ataupun balik-balik, maka hukumnya adalah sunat. Seterusnya, ibadat haji mula diwajibkan pada zaman Nabi Ibrahim ketika baginda diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membina Kaabah bersama putranya Nabi Ismail. Baik. Sejarah ibadat haji ini, ia memang sudah bermula sejak zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dulu. Yang mana pada ketika itu, Nabi Ibrahim diperintahkan supaya mendirikan Kaabah. Kemudian, ibadat haji ini seterusnya dibawa oleh junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai membaharui dan menyambung ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam. Baik. Itu adalah pengenalan bagi tajuk pelajaran yang akan kita sentuh pada hari ini, iaitu tafsir Al-Quran mengenai kewajipan haji dalam surah Al-Hajj ayat 27 hingga 28. Baik, memandangkan tajuk ini sudah kamu pelajari, jadinya untuk minggu ini kita akan mengulang kaji sejak untuk merefresh balik pelajaran bulan-bulan yang lepas. Antara isi kandungan yang ada di dalam tajuk kewajipan haji ini, antaranya ialah bahagian pertama tafsir ayat, bahagian kedua makna perkataan, bahagian ketiga huraian ayat dan bahagian keempat pengajaran. Baik, insya-Allah isi tajuk yang akan kita revise untuk hari ini, kita fokus tafsir ayat dan makna perkataan saja dulu. Kemudian huraian dan pengajaran ayatnya insya-Allah akan diterangkan pada kelas seterusnya. Sebelum masuk kepada isi pengajaran, objektif kita ni pada hari ini ialah supaya dapat menghafaz beberapa makna perkataan dalam surah Al-Hajj ayat 27 hingga 28. Baik, mula-mula sekali bahagian pertama tafsir ayat dalam surah Al-Hajj ayat 27 hingga 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ.
Shadaqallahul azim. Maksud ayat 27. Dan serulah manusia untuk mengerjakan ibadat haji. Nescaya mereka akan datang ke rumah Tuhanmu dengan berjalan kaki dan dengan menunggang berjenis-jenis unta yang kurus disebabkan lamanya perjalanan yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Maksud ayat 28, supaya mereka menyaksikan berbagai-bagai manfaat bagi mereka dan menyebut nama Allah pada hari-hari yang tertentu atas rezeki yang dikurniakan kepada mereka daripada binatang ternakan untuk dijadikan korban. Maka makanlah sebahagian daripadanya dan berikanlah sebahagian yang lain untuk dimakan oleh orang susah lagi fakir. Baik. Tafsiran ni kalau boleh dihafalkan semua supaya nanti memudahkan kamu membagi makna perkataannya tu. Sekiranya kena minta dalam soalan exam. Kemudian tips untuk mudah hafal tafsir, caranya mesti tahu maksud ataupun hint dari setiap patah perkataan bahasa Arab itu dalam bahasa Melayu. Kalau tahu Melayunya, nanti boleh tinggal terjemahkan saja bahasa Arabnya. Tapi mesti juga hafal sama faham dengan tafsir ayat itu. Ia sama macam menghafal hadis. Kalau sentiasa dihafal balik-balik, insya-Allah ia akan melekat dalam kepala sampai bila-bila. Okey, selesai tafsir ayat, seterusnya kita ni masuk kepada bahagian yang kedua iaitu makna perkataan surah Al-Hajj ayat 27 hingga 28. Baik, cuba lihat perkataan yang pertama. Wa'adzin finnas, maknanya dan serulah manusia. Di sini cikgu ada bagi tanda supaya kamu tahu apa makna bagi patah perkataan yang cikgu garis satu. Okey. Wa maknanya dan. Adzin maknanya serulah. Annas maknanya manusia. Jadi wa'adzin finnas maknanya dan serulah manusia. Kemudian perkataan yang kedua, bil hajj maknanya untuk mengerjakan ibadat haji. Okey. B maknanya untuk. Al-Hajj maknanya mengerjakan ibadat haji. Jadi, bil-Hajj maknanya untuk mengerjakan ibadat haji. Kemudian perkataan yang ketiga, ya'tuka rijala maknanya mereka akan datang ke rumah Tuhanmu dengan berjalan kaki. Okey, ya'tuka maknanya mereka akan datang ke rumah Tuhanmu. Rijala maknanya dengan berjalan kaki. Jadinya ya'tuka rijala maknanya mereka akan datang ke rumah Tuhanmu dengan berjalan kaki. Kemudian perkataan yang keempat, wa ala kulli dhamir maknanya dan dengan menunggang berjenis-jenis unta yang kurus. Okey, wa ala maknanya dan dengan menunggang. Kemudian kulli dhamir maknanya berjenis-jenis unta yang kurus. Jadinya wa ala kulli dhamir maknanya dan dengan menunggang berjenis-jenis unta yang kurus disebabkan lamanya perjalanan. Perkataan yang kelima, ya'tina min kulli fajjin 'amiq maknanya yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Okey, ya'tina min maknanya yang datang dari. Kemudian kulli fajjin 'amiq maknanya segenap penjuru yang jauh. Jadinya ya'tina min kulli fajjin 'amiq maknanya yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Perkataan yang keenam, liyashhadu manafi'a lahum maknanya supaya mereka menyaksikan berbagai-bagai manfaat bagi mereka. Okey. Liyashhadu maknanya supaya mereka menyaksikan. Kemudian manafi'a lahum maknanya berbagai-bagai manfaat bagi mereka. Jadi liyashhadu manafi'a lahum maknanya supaya mereka menyaksikan berbagai-bagai manfaat bagi mereka.
Seterusnya perkataan yang ketujuh, wa yadhkuru ismallah. Maknanya dan menyebut nama Allah. Baik. Wa maknanya dan. Yadhkuru maknanya menyebut. Asmallah maknanya nama Allah. Jadinya wa yadhkuru ismallah maknanya dan menyebut nama Allah. Perkataan yang ke-8. Fi ayyamin ma'lumat. Maknanya pada hari-hari yang tertentu. Okey. Fi maknanya pada. Ayyamin ma'lumat maknanya hari-hari yang tertentu. Jadi fi ayyamin ma'lumat maknanya pada hari-hari yang tertentu. Kemudian perkataan yang ke-9. Ala ma razaqahum. Maknanya atas rezeki yang dikurniakan kepada mereka. Okey. Ala maknanya atas. Ma razaqahum maknanya rezeki yang dikurniakan kepada mereka. Jadinya ala ma razaqahum maknanya atas rezeki yang dikurniakan kepada mereka. Perkataan yang ke-10. Mim bahimatil an'am. Maknanya daripada binatang ternakan. Okey. Min maknanya daripada. Bahimatil an'am maknanya binatang ternakan. Jadinya mim bahimatil an'am maknanya daripada binatang ternakan untuk dijadikan korban. Seterusnya perkataan ke-11. Fakulu minha. Maknanya, maka makanlah sebahagian daripadanya. Okey. Fa maknanya maka. Kulu maknanya makanlah. Minha maknanya sebahagian daripadanya. Jadi, fakulu minha maknanya maka makanlah sebahagian daripadanya. Perkataan ke-12. Wa at'imu maknanya dan berikanlah untuk dimakan. Okey. Wa maknanya dan. At'imu maknanya berikanlah untuk dimakan. Jadi wa at'imu maknanya dan berikanlah sebahagian yang lain untuk dimakan. Kemudian perkataan yang terakhir. Al-ba'isal faqir. Maknanya oleh orang yang susah lagi fakir. Okey. Al-ba'is maknanya oleh orang yang susah. Al-faqir maknanya lagi fakir. Okey, jadinya al-ba'isal faqir maknanya oleh orang yang susah lagi fakir. Jadi, itu adalah makna bagi setiap perkataan bagi ayat 27 hingga 28 dalam surah Al-Hajj. Jadinya, kalau boleh, setiap kamu mengulang harian ni ataupun sekarang malam hafalkan semua makna perkataan-perkataannya itu. InsyaAllah kalau kamu mengulang dan menghafal balik-balik, akan sentiasa ingat sampai bila-bila insyaAllah. Jadinya, wallahu a'lam bissawab. Kita ni sentuh sampai sini saja dulu. Jadi setakat ini kita ni sudah mempelajari tentang tafsir dan makna perkataan bagi surah Al-Hajj ayat 27 hingga 28. Dan insya-Allah akan kita disambung huraian dan pengejaran ayat pada kelas yang seterusnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.